Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua siswa guru Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya saya merafakkan kesyukuran, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah saya bertemu kembali secara maya ini bersama dengan siswa guru sekalian. Terima kasih juga kepada pihak Hal Ehwal Pelajar yang memberikan sedikit ruang untuk saya berkongsi membuat bimbingan kepada siswa guru dalam tutorial besar pada setiap Khamis 12.30 1.30 tapi ini untuk permulaan tahun 2021 Jadi apa khabar semua pelajar siswa guru sekalian, diharapkan semuanya sihat, sihat secara fizikal, sihat secara mental, itu yang sangat penting dalam ketika ini. Diharapkan semuanya perlu sihat-sihat bagaimana juga dengan tugasan individu, tugasan mungkin ada kelulusan bersama rakan-rakan grup, bagaimana dengan kelas online setiap hari yang telah dijadualkan. Diharapkannya semuanya berjalan dengan lancar untuk permulaan tahun 2021. Kita masih lagi dalam situasi norma baharu masih lagi dalam situasi yang sama seperti tahun lepas 2020. Baiklah pelajar, so pada hari ini dalam tutorial besar saya akan berkongsikan sedikit dengan siswa guru berkaitan dengan cabaran pembelajaran norma baharu, bijak urus diri. Tajuk yang diberikan berkaitan dengan keadaan situasi dunia ataupun negara kita masih lagi dalam COVID-19 yang masih lagi belum nampaknya berpenghujungnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengar doa kita, rayuan kita untuk diakhirilah COVID-19 ini, untuk kita menikmati, merasai kehidupan normal seperti biasa, seperti sebelum-sebelum inilah, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi siswa-siswa guru dimulakan dengan bagaimana peristiwa ini berlaku, norma baru ini berlaku ketika 2020 kita mengetahui bahawa dunia pada ketika itu sedang dilanda dengan virus yang mengancam nyawa manusia dan kemuncaknya apabila virus ini didapati ada di negara kita, Malaysia, dan pihak berwajib lantas mengenakan sekatan lockdown pada bulan 3 2020 kalau tak silap saya dan sehingga ke hari ini dah dekat setahun hampir setahun Jadi pada ketika itu semua masyarakat dunia, Malaysia juga tidak terkecuali khususnya berasa panik, berasa takut sangat dengan keadaan virus COVID-19 yang menyerang itu kerana dia melibatkan kematian, ramai yang mati. Kalau kita baca melalui surat khabar, melalui maklumat-maklumat online, kita dapati di negara-negara luar juga terlibat banyak yang melibatkan kematian, yang meninggal dunia. Jadi kita berasa takutlah dan apabila sebut lockdown, maka tergendalalah segala-segala urusan yang seperti mana kita buat macam biasa, maka pada ketika itu semua kita tak boleh nak buat sebab dilarang. Okey. Jadi krisis tersebut melibatkan kesan buruk kepada sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor pendidikan khususnya yang saya cuba nak sentuh ini. Jadi semua orang terlibat dalam sektor pendidikan khususnya, semua pelajar, semua murid yang daripada umur 5 tahun tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, semuanya turut terlibat
kita ada situasi baru pembelajaran yang kita perlu buat untuk meneruskan sesi pelajaran seperti mana yang sepatutnya. Siswa guru Allah Subhanahu Taala ya. Saya paparkan sedikit presentation untuk anda lihat sekejap. Okey. Tajuk yang cuba untuk dibawa dalam perbincangan ialah cabaran pembelajaran norma baru bijak urus diri daripada kami di unit psikologi kaunseling IPG Kampus Ilmu Khas Kita tengok seterusnya situasi norma baru di mana-mana kita lihat situasi ini di mana-mana pun sama kita lihat di Malaysia khususnya siswa guru sekalian atas nama norma baru bermula dengan bagaimana kawalan sempadan untuk mereka nak masuk Malaysia juga diperketatkan. Tujuannya untuk agar virus tersebut tidak merebak ke dalam kawasan negara kita. Kawalan pergerakan juga kita diperketatkan, kita tidak sewenang-wenangnya nak bergerak ke sana ke sini dan diarahkan untuk sekurang-kurangnya 1 meter jarak antara seorang dengan seorang yang lain. Ini telah berlaku daripada 2020 yang lalu dan hari ini kita masih membuat perkara yang sama. Saringan kesihatan juga kerap dilakukan. Mereka yang terlibat, pihak berwajib, KKM, terima kasih, yang menguruskan kesihatan rakyat Malaysia, saringan suhu dan gejala, MySejahtera yang selama ini sebelum ini kita tak pernah buat. Hari ini kita kena bawa telefon kita ke mana sahaja pun, nak pergi masuk mana pun kita akan pakai MySejahtera. Macam tu. Jaga kebersihan diri, kena pakai pelitup muka yang 3 lapis tu, semuanya untuk mengelakkan diri kita daripada dijangkiti virus tersebut Okey. Tiada aktiviti yang melibatkan perhimpunan. Bukan di negara kita sahaja yang mengamalkan norma-norma ataupun perkara seumpama ini. Di luar sana pun sama. Sama sahaja caranya. Jadi apa lagi? Kalau dulu boleh berjabat tangan, sekarang dah tak boleh. Cara baru, norma baru. Macam mana? Pegang tangan kat sini, tunduk, tunjukkan cara kita bersalam lah. Norma baru. Majlis-majlis dah tak ada. Dulu kalau nak buat contoh lah, nak buat majlis akad nikah ke kan, buat majlis besar-besar. Sore ni tak ada. Hari ni orang buat paling mudah. Datang, bawa kereta, lepas tu berhenti, bagi sumbangan sikit kalau ada, lepas tu tuan rumah bagi apa nama tu, bagi makanan macam tu, macam dekat restoran makanan segera setengah-setengah tu kan, order bayar dapat macam tu. Cara baru, norma baru. Dan sekarang pun makanan orang tak beli dekat kedai, duduk makan sana kan, beli secara online. Beli kat rumah, akan ada rider hantar kat rumah, tiba dapat makanan. Semua cara baru dah Jadi kita juga dapat melihat daripada pembacaan di akhbar-akhbar media sosial yang lain, ramai di antara masyarakat-masyarakat yang apabila semua dah kena lockdown, ekonomi agak merudum, ramai yang telah kehilangan kerja, ramai yang perlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan. Jadi simpati kepada mereka, mudah-mudahan dipermudahkan urusan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sempurna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu nanti insya-Allah. Jadi pelajar kita teruskan. Norma baru jarang kita dengar perkara ini dan paling kerapnya ketika PKP inilah bermula tahun lepas
Jadi norma baharu ni jadi suatu nama yang semua orang dengar. Pelajar sekolah rendah pun tahu norma baharu. Jadi apa yang dikatakan dengan norma baharu ni sebenarnya? Okey, peraturan baharu. Norma baharu ialah peraturan baharu yang diterima pakai. Pihak yang berwajib buat satu peraturan baru yang dimestikan untuk masyarakat, rakyat, khususnya negara kita, gunakan peraturan tersebut. Sebab apa? Sebab ada sesuatu perkara yang menyebabkan peraturan baru itu dikuatkuasakan. Contohnya COVID-19 ni lah. Maksudnya kita tak boleh nak buat sesuatu yang ikut suka macam kita sebelum ada COVID ni. Pada dulu kita boleh jalan ramai-ramai, kita boleh pergi bersiar-siar, boleh makan kat kedai, makan ramai-ramai, borak-borak, tapi hari ni semuanya tak boleh. Ada norma baharu. Okey, itu maksud norma baharu yang saya rasa semua siswa semua dah tahu, semua guru semua dah tahu apa maksud norma baru. Jadi saya cuma nak terangkan sedikit sahajalah norma baharu, dan kita fokus kepada situasi pembelajaran dengan norma baharu. Yang ini agak baru yang perlu diketahui lah, ya. Okey. Pembelajaran tetap diteruskan. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan situasi pembelajaran dengan norma baharu? Semua siswa guru dah buat, kan? Dan semua pelajar dah buat, sekolah rendah, tadika, menengah, semua dah buat sekarang ni. Jadi yang mudah untuk dimaksudkan dengan sistem pembelajaran norma baru ialah tiada PDP bersemuka seperti sebelum ini. Kalau sebelum ini orang belajar, orang mengajar, kalau kat sekolah duduk dalam kelas, cikgu akan datang mengajar secara fizikal, pelajar di depan, pelajar di belakang, cikgu di depan, cikgu guna whiteboard. Cikgu terang, pelajar dengar, tak faham, pelajar tanya. Itu adalah bersemuka. Kehadiran cikgu ambil, siapa tak datang, siapa datang hari ini, kenapa tak datang, semuanya bersemuka. Tugasan diberikan pun pada cikgu bersemuka. Peperiksaan pun duduk dalam dewan bersemuka. Tetapi pada hari ini, siswa guru sekalian, perkara-perkara tersebut tidak ada. Semenjak PKP ini ada, maka diwujudkan norma baharu yang mentiadakan perkara tersebut. Jadi kita kena buat sesuatu yang baru. Okey, beradaptasi dengan penggunaan sepenuhnya teknologi internet. Ya, sepenuhnya teknologi internet dalam talian daripada sistem konvensional yang sedia ada. Maksudnya kita paksa buang yang asal tu, yang fizikal, yang kehadiran dalam kelas tu semua terpaksa tak ada. Jadi apa yang kita buat? Menggunakan teknologi internet. Jadi pembelajaran sekarang menggunakan internet. Macam sekarang yang saya dan siswa guru semua sedang lakukan. Bercakap seolah-olah saya bercakap dengan laptop saya ni je. Bukan cakap dengan audien yang ramai. Tak nampak pun audiennya. Tapi inilah teknologi. Ada internet, dan internet tu akan sambung satu Malaysia, meliputi Sabah dan Sarawak. Tengok muka saya, tengok dengar apa yang saya cakap. Maksudnya begitu. Itu yang dikatakan norma baharu. Semua tadika, cikgu dia pun buat macam tu juga. Sekolah rendah, sekolah menengah, sama juga. Belajar matematik, belajar sains, belajar BM dan sebagainya, semua menggunakan teknologi internet. Teknologi yang ada sekarang ini. Okey, kita tengok lagi. Okey, berkaitan dengan norma baharu ni, mungkin perkara ini perkara yang baru, yang baru bagi kita untuk kita laksanakan pada hari ini. Kita semakin nak menjinakkan diri melakukan perkara tersebut. Tetapi untuk mereka yang akan datang, untuk anak-anak kita akan datang, mungkin perkara ini mungkin akan menjadi sesuatu yang menjadikan amalan tu amalan biasa untuk mereka lakukan pada akan datang. Tapi kita tak tahu macam mana keadaan akan datang, kan. Tapi dia orang dah tahu, dia orang dah mahir. Sekarang ni ketika saya
seumur hidup sebelum ni tak pernah pun jumpa cara pembelajaran seperti ini. Tetapi pada hari ini tiba-tiba saja ada perkara, maksudnya benda yang tak pernah berlaku dan dia berlaku sekarang. Okey, itu maksudnya. Okey, itu norma baru. Okey, seterusnya pembelajar siswa guru rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hampir semua peringkat pembelajaran sama ada di peringkat rendah, pengadilan tinggi seperti mana yang saya katakan tadi, semuanya buat benda yang sama, praktikkan benda yang sama, guna internet. Nanti saya terangkanlah, guna internet untuk menjalankan aktiviti PDP antara guru, pensyarah kepada murid-murid, pelajar pada siswa-siswa sekalian lah. Okey. Cabaran utama, kita lihat cabaran utama yang ada dalam norma baru untuk pembelajaran ini. Okey. Dia meliputi 3 perkara utama, secara teknikal, secara sosioekonominya dan secara ekonomi. Okey. Pertama yang kita lihat, perlu lihat ialah isu capaian internet. Penggunaan internet. Ini penting, penggunaan internet. Penggunaan internet ni, kalau internet tu tak ada, kita ada laptop, ada telefon canggih seperti mana, hebat mana pun, tak berguna juga sebab internet tu tidak ada. Jadi penggunaan internet ialah sangat penting. Perlu ada. Tak ada, tak boleh. Tak boleh. Sangat penting. Jadi saya kongsikanlah sedikit pada siswa guru, rakan-rakan siswa yang saya hubungi ketika tahun lepas lah, ketika mereka nak exam, mereka nak buat tugasan individu, nak perlu hantar dengan segera banyak benda. Jadi bukan semua mereka tu yang ada tu, maksudnya kawan-kawan siswa guru tu, di kawasan mereka ada liputan internet. Tidak ada, kesian. Simpati sangat. Yang saya telefon tu ada awal pagi. Kalau kelas pukul 8, dia dah pergi dah bandar, pekan, cari cyber cafe, duduk sana. Cyber cafe 24 jam, duduk sana sampailah habis kelas duduk. Sebab apa? Sebab di rumah tidak langsung internet. Jadi diperlukan sangat internet pada ketika itu. Untuk pengajaran dalam talian, apa yang akan disampaikan kepada pensyarah, macam mana nak cari bahan dekat internet, hantar dekat tugasan dekat pensyarah balik. Sangat perlu. Ada juga yang start kereta, start kereta, cari tempat yang ada internet, duduk dalam kereta, hidupkan kereta dalam aircon, hidupkan, buat kerja dalam kereta, tempat yang ada internet. Kalau kita lihat lagi dekat media sosial tu, cari tempat yang tinggi, panjat pokok dan sebagainya, nak dapatkan capaian internet tu. Jadi ini isu yang perlu diambil berat oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab lah sepatutnya. Macam mana cari internet tu biar satu Malaysia boleh dapat. Saya baca semalam dekat dengar berita jam 8 di Ulu Tembeling, macam mana kawasan itu internet dia tak ada, cikgu-cikgu dia bawa kertas kerja, pergi rumah anak-anak murid dia, hantar, lepas tu suruh dia ambil, suruh dia hantar kat sekolah, dia tanda, sampai macam tu sekali. Sebab tidak boleh nak bertemu dalam alam maya internet ni. Nak berjumpa dah tak boleh, sekolah ditutup. Kan? So, sangat penting. So cabarannya adalah internet di situ. Saya hubungi pelajar yang terlibat tu, saya rasa kesian. Hujan lebat dia memang tak ada internet kata dia. Ada yang nak dapat internet, hantar video lah. Ada pensyarah minta video dalam tugasan untuk present. Dia kata kalau hantar hari ni, 2 hari baru dapat. Punyalah lama. Sampai macam tu sekali. Kesian. Jadi itu adalah isu yang pada saya isu utama yang perlu diketengahkan. Okey, itu cabaran utama. Keduanya alat komunikasi seperti telefon, komputer atau komputer riba. Ini alat yang penting. Tak ada internet, tak ada komunikasi, tak ada alat komunikasi, tak guna juga. Jadi kedua-duanya
merupakan perkara yang sangat penting untuk ada. Sebab tu ada setengah-setengah sekolah yang saya lihat PIBG dia yang kuat, ada sumber kewangan yang kuat. Dia cari pelajar-pelajar yang tak mampu, yang tidak ada, maksudnya tidak ada kekuatan nak membeli, kekuatan kewangan nak beli adik-adik ramai untuk handset dan sebagainya. Jadi mereka tolong, mereka bantu beli handset dan sebagainya, membolehkan pelajar-pelajar tersebut, khususnya SPM lah, supaya dia dapat bersama-sama dengan cikgu-cikgu dia dalam talian internet, berkomunikasi, belajar melalui internet lah, sampai macam tu. Jadi yang ini ialah dia melibatkan sumber kewangan juga. Telefon bukan murah, mahal, komputer lagi mahal. Jadi kesian mereka yang tak ada alat komunikasi seperti ini. Ada yang telefon yang hitam putih dia tak boleh guna tu. Dia yang bergambar. Jadi mudah-mudahan dipermudahkan urusan mereka. Itu je yang saya mampu dan doakan. Okey, seterusnya pembelajaran kendiri lebih berdikari, menjalankan aktiviti harian. Maksudnya sebelum ini dia ada jadual pergi kelas pukul 8, pesyarah tunggu ataupun dia masuk awal daripada pesyarah. Lepas tu dia pergi masuk kelas ni. Dia nak buat assignment, dia jumpa kawan-kawan, jumpa pesyarah tak faham. Assignment kelompok, assignment grup, dia akan berkumpul, bincang dan sebagainya. Tapi pada hari ini semuanya buat di rumah. Kalau buat di rumah, maksudnya mereka lebih kena buat sendiri daripada A sampai Z. Maksudnya dia kena on komputer tu, dia kena buat, nak buka apa Google Meet ke dan sebagainya, nak buat assignment cari sendiri, nak berbincang, telefon pesyarah, tak faham tanya, maksudnya banyak buat sendiri. Pukul 8 kadang-kadang ngantuk lagi, kalau dia tak kuat, dia tidak ada pembelajaran kendiri, dia duduk lagi di atas katil, tidur lagi kat bantal tu. Lepas tu pukul 8 dia dah masuk kelas macam biasa. Sebab ini yang berlaku. Situasinya ialah dalam internet. Pukul 8 pesyarah nak tengok ramai sangat, satu kelas 20-30. Jadi online orangnya tidak ada. Jadi dia lebih perlu berdikari sendirilah. Tak perlu diberitahu oleh pesyarah. Mesti ada, Adam ada tak, Rosli ada tak, tak perlu macam tu lah. Kena duduk sendiri, kena tahu, kena dengar, masuk macam tu lah. Kena buat aktiviti apa yang disuruh. Okey, seterusnya pengurusan masa kuliah, tutorial dan tugasan. Sama kesinambungan daripada yang atas tadi. Maksudnya masa tutorial, tugasan yang dibuat, semuanya melalui online, hantar online, buat online, tidak ada tulis macam dulu. Semua online hantar, tak ada print dah, semua hantar secara online. Jadi pengurusan masa kuliah tu ialah jadual kena banyak, kena tahu, kena tampal, kena tengok sentiasa. Banyak, cabaran dia banyak kat situ. Pada saya banyak. Kena duduk menghadap je, ya Allah. Duduk menghadap komputer seharian, pagi sampai ke petang. Kalau dulu boleh lah, di kafe, jalan-jalan sekejap, berbual dengan kawan. Tak, sekarang duduk rumah aje. Jadi, itu cabaran utama. Seterusnya kita tengok. Okey, gangguan persekitaran di rumah. Ya. Ini untuk mereka yang, yalah, kadang-kadang ramai adik-beradik. Semua ada kelas. Ada kelas, bising. Kalau ada adik kecil, bising, kacau. Macam mana? Tak kena buat kat beranda, kereta lalu. Jadi, gangguan persekitaran. Kalau fizikal dalam kelas, tutup pintu, hanya dengar kipas, pesyarah bercakap. Tapi di rumah lain. Bunyi ayam kokok ke pagi-pagi, bunyi kereta, bunyi orang bising, bunyi orang tebang pokok, mesin rumput, bising. Gangguan tu banyak, macam-macam. Jadi setiap orang akan mengalami perkara-perkara ini, berbeza antara individu dengan individu, yang di bandar, yang di kampung, yang di pedalaman dan sebagainya. Tidak punya tempat yang kondusif, itu sangat penting. Mungkin bagi orang yang berada sedikit, dia ada bilik sendiri untuk
duduk untuk tempat dia belajar berseorangan. Tapi bagaimana mereka yang adik-beradik ramai, yang tidak ada bilik, yang berkongsi bilik, itu pun kena maklum. Mana dia nak duduk tempatnya, duduk kat sini, nanti adik-beradik nak main. Sangat sukar. Tapi kena biasakan, itulah nama norma baru. Saya agak simpati juga mereka-mereka yang maksudnya mengalami perkara-perkara seperti inilah agak sukar nak cari tempat yang senyap, yang kondusif. Kondusif maknanya tempat yang sangat sesuai untuk duduk belajar. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, buatlah seperti mana yang sepatutnya. Yang penting objektif tercapai. Okey, sebenarnya isu keuangan ni sangat penting, isu keuangan Isu keuangan ni ialah kenapa jadi cabaran utama. Saya fikir siswa guru sebahagiannya digunakan data yang bulanan. Maksudnya dia beli di prepaid, contoh RM30 boleh tahan berapa gigabyte kan. Dia bukan guna unlimited. Jadi nak beli tu kelas banyak, jadi kena gunakan data internet yang sangat banyak. Jadi ini isu yang saya fikir memang terjadi kepada semua pelajar lah. Walaupun dah dapat ada sumber kewangan yang diberikan, tapi adakah dia mencukupi untuk macam-macam orang nak beli, dah pegang duit kan. Jadi ini isu kewangan. Ada kajian daripada seorang Dr. Syarah lah, daripada universiti di luar sana lah. Dia kata hampir 70% juga untuk para pelajar ni, siswa ni yang terkesan dengan keadaan untuk membeli data setiap bulan yang banyak. Jadi kalau unlimited tu pakailah banyak pun, tapi carilah dekat sekarang ni syarikat telco macam-macam dah beri ada promosi macam-macam. Cari yang terbaik. Macam itulah Sebab ini melibatkan saya faham adik-adik ramai, mak ayah nak salurkan duit kepada adik-adik, nak kepada awak lagi, ada yang terjejas keuangannya, kerjanya. Jadi kena buat sesuatu lah maksudnya kena bagi tahu kalau ada kesempitan kewangan, kena bagi tahu kalau tak boleh nak beli data, kena bagi tahu, bincang semuanya. Okey, perubahan takwim. Kalau dulu bulan 3, bulan 6, bulan 12, bulan 8 dia cuti. Sekarang cuti sekolah tak ikut dah. SPM sepatutnya bulan 11, 12. Ni SPM 2020 pun tak buat lagi. 22 bulan 2, 2021 baru nak start SPM. Jadi banyak perubahan. Itu cabaran utama tu. Sebab kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh pihak berwajib untuk mengawal situasi COVID ni agar tak merebak. So, itu yang berlaku sekarang ni kan. Cuti sekolah pun macam tak cuti sekolah. Cuti pun tak boleh pergi mana-mana. Jadi macam itulah semua mengalami. Okey. Jadi ekoran daripada itu, tuan guru sekalian, wujud masalah kesihatan mental. Ini sangat-sangat bahaya. Apa itu kesihatan mental? Kesihatan mental bukan gila, tak gila. Secara ringkasnya, masalah kesihatan mental ialah bagaimana mereka ni, dia ada satu benda yang dia tak boleh nak buat, tak boleh nak uruskan. Kemudian dia hilang pertimbangan macam mana cara nak buat. Itu saja. Dia tak gila. Maksudnya kalau dia dapat menguruskan tekanan atau menguruskan sesuatu yang dirasakan beban itu dengan baik, maka dia okey. Maksudnya kena belajar, kena tahu, kena ambil tahu macam mana nak menguruskan sesuatu perkara itu yang dirasakan beban bagi diri dia ketika ini, khususnya berkaitan dengan PDP. Sangat penting. Okey, suasana yang tidak menggembirakan dah tentu. Tak gembira, belajar secara online tak gembira. Kurang gembira, susah. Banyak orang komen, kalau baca-baca dekat media sosial tu macam komen daripada orang ni, daripada individu ni, daripada
macam-macam. Daripada pelajar itu sendiri. Jadi macam mana? Tapi kita kena buat. Cuma dia kena belajar bagaimana nak menguruskan situasi diri dia pada ketika ini. Selepas 2020 saya ada buat satu talk bagaimana nak menguruskan kesihatan mental berkaitan dengan pemikiran yang positif, pemikiran yang rasional. Tapi hari ini saya tak bercakap lah. Kalau ada apa-apa nak tahu, hubungilah saya. Jadi ramai pelajar walaupun sekolah tadika tu tak tahu apa-apa tu, tak jumpa kawan, dia tanya, hari ni tak sekolah ke? Bila nak sekolah? Sampai macam tu dia tanya. Maksudnya perkara ini memang akan mewujudkan masalah kesihatan mental sekiranya tidak mampu diuruskan dengan cara baik. Okey. Sukar memahami, memproses dan menzahirkan emosi dengan baik boleh menjadi penyebab stres yang tinggi. Tolong siswa guru sekalian, pelajar sekalian, tolong sekiranya ada berlaku masalah emosi yang anda tak mampu nak selesaikan, sila zahirkan kepada kawan-kawan, sila bagi tahu, sila telefon, sila WhatsApp, cari orang yang dipercayai. Kaunselor ada, kawan baik, pensyarah ada. Tolong bagi tahu untuk kita sama-sama tahu kita nak ambil berat, kita nak cuba bantu bagaimana mengatasi dengan cara yang baik. Kita tak nak pelajar IPG, khususnya ilmu khas ni, siswa gurunya ada tahap tekanan yang tinggi. Saya faham dan maklum bahawa masalah kesihatan mental sekarang menjadi perkara yang perlu diambil tahu oleh masyarakat Malaysia ketika ini. Sebab ramai yang sedang mengalaminya. Tolong. Dia bukan perlu makan ubat, tidak. Sekurang-kurangnya bercakap dengan kawan sekalipun, dia akan mengurangkan tekanan emosi itu. Jadi jangan malu, jangan takut, jangan segan. Bagi tahu. Okey, faham yang itu? Membedah emosi tak bagus. Tak bagus. Kalau mental tidak sihat, jadi fizikal pun tak sihat ya. Dia ada kaitan antara emosi dan fizikal. Pendam emosi lama-lama contoh akan jadi sakit kepala. Sakit kepala dah tak nak berjalan, duduk rumah je, makan Panadol contoh. Jadi kesihatan fizikal dia nak jaga datangnya daripada kesihatan mental. Emosi baik, mental baik, maka baiklah kesihatan fizikal. Itu dari segi psikologinya lah. So, tolong faham yang itu. Sekiranya ada berlaku pada hari ini dalam kehidupan anda, memang ada saya tahu, tapi ada yang segan nak beritahu dengan kawan-kawan, segan nak beritahu kat pensyarah, segan nak beritahu kat kaunselor. Tapi saya perlu berkatakan dengan anda, tolong, dia akan menyebabkan masalah kesihatan mental yang serius kalau tidak dapat diatasi dengan segera. Tolong yang itu. Okey. Seterusnya, bijak urus diri, ini kesihatan mental, mengurus dengan cara yang sihat. Apa yang perlu kita buat? Sebelum ni, tular dalam media sosial, pelajar SPM, dia dah bosan dah dengan SPM ni, lantaklah, maksud macam tu lah. Lulus tak lulus, pulang lah. Yelah online je. Bulan 11 sepatutnya exam, bulan 2. Jadi psikologi dia dah berubah-ubah. Dia dah, maksudnya dia dah putus asa dengan apa yang berlaku dalam kehidupan dia. 18 dapat SPM, mungkin dia dah plan untuk kerja, cari duit sikit-sikit, tapi apa yang berlaku 18 tahun, dia masih lagi duduk di sekolah, belum SPM lagi. Jadi kesian dengan perkara itu. Okey. Apa yang perlu dibuat? Ini secara ringkasnya yang saya lihat, saya perlu kongsi kepada anda kat sini. Amalkan gaya hidup berfikiran positif. Amalkan, maksudnya amalkan ni buat sentiasa. Kalau ada perkara-perkara yang mendatangkan kerisauan, mendatangkan macam bebanan dalam diri anda, amalkan gaya berfikiran positif. Ingat, ialah tak boleh lah Encik, susah nak fikiran positif ni.
Benda apa yang senang? Semua susah. Sebab tu cakap amalkan, maksudnya kena buat hari-hari, kena belajar benda ni. Bukan orang terus boleh berfikir positif macam tu, tak. Dia kena belajar sikit-sikit, hari ni buat, esok buat, sampai bila-bila, dan dia akan jadi sentiasa positif. Dia macam tu. Kena buat sikit-sikit, dapat satu perkara yang kamu fikir kamu tak boleh nak urus, anda kena fikir yang positif. Oh, tak apalah, benda ni adalah orang lain lagi susah, aku baru kena macam ni, contohnya kan. Aku baru kena macam ni, esok aku buatlah, insyaAllah. Besok rezeki aku, contoh besok rezeki aku dapatlah benda ni. Dia macam tu. Tak siap lagi, tugasan nak hantar dah, takut sangat, dah negatif lah, bila aku tak lulus, pensyarah marah aku. No. Telefonlah pensyarah tu, bagi tahu apa yang berlaku sebenarnya. Okey. Sentiasa berfikir yang positif. Janganlah benda-benda yang pelik, tak ada line. Tengok pelajar yang kat rumah dia tak ada internet, pergi cyber cafe daripada pukul 8 pagi 10 malam, setiap hari keluar naik motor. Perempuan tau, bukan lelaki. Positif, sentiasa positif. Kalau dia fikir, lantaklah pensyarah nak pergi apa, bahagilah, malah aku nak buat, aku nak berhenti, habis. So dia positif, dia ikut, dia follow je. Jarak antara rumah dengan pekan tempat dia nak pergi CC tu 30 minit, naik motor, perempuan. Awak bayangkan, tak laju. Bukan lelaki je laju bawa motor, perempuan. So kena faham yang itu. Sentiasa positif. Belajar berfikiran positif sedikit demi sedikit, insya-Allah jika dibuat berterusan istiqamah, maka tak mustahil benda tu akan menyerap dalam pemikiran anda, positif. Okey. Mencari sokongan emosi, saya dah terangkan tadi. Cari seseorang yang anda boleh percayai, penting. Yang anda boleh percayai, bukan sembarang orang. Percayai. Kawan yang sangat baik. Pensyarah, ramai pensyarah tu, mana pensyarah yang anda rasa okey dengan dia untuk kongsi, telefon, WhatsApp. Kita ada kaunselor, ada saya, ada Puan Zu. Tolong. Ramai. Kalau malu sangat semua dengan orang, nak telefon timbalan ngaral, silakan. Janji dia akan menjadikan anda positif. Dia akan menjadikan anda ini sihat emosi dan fizikal. Buat. Jangan tak buat. Okey, sesuatu membuat perancangan dan bertindak dan cari persesuaian. Okey. Buatlah perancangan yang awal. Anda dah tahu situasi sekarang ni adalah situasi COVID. Duduk kat rumah, tak boleh pergi mana-mana. Jadi buat perancangan yang sebaiknya. Dah tahu dah menghadap komputer ni penat, setiap hari duduk je. Kebas dah ni, belakang-belakang ni kan. Setiap hari. Jadi buat perancangan dan buat satu tindakan yang baik yang mensejahterakan diri anda. Macam mana? Kalau perlu nak berbincang dengan kawan, bincang dengan kawan. Kalau nak tanya pensyarah, tanya. Bukan kalau, contohlah kalau tak faham duduk diam. Nanti nak buat assignment banyak, ada 14 assignment, 15 assignment. Nantilah. Nanti tu yang akan jadi emosi tak stabil. Jadi kena buat dengan perancangan yang betul. Bertindak, buat jadual. Kalau kata pukul 10 nak buat nak buat assignment, satu assignment, pukul 10 tepat berada di depan laptop komputer, buat assignment tu. Dia kena buat macam tu. Dia kena ada ikut jadual, kena jadual ada tapi tak nak buat, kena belajar, kena ikut. Sebab tu berfikiran positif. Ini berfikiran positif lah. Yang lepas saya bercakap tentang fikiran rasional, tak sama, hampir sama tapi tak sama. Okey. Kekal fokus dengan apa yang dilakukan. Ni sangat penting ya. Siswa guru sekalian, kekal fokus. Kekal fokus dengan apa yang awak lakukan. Awak adalah seorang pelajar, ada kelas setiap hari jam 8, contoh sampai petang 4, ada tugasan yang menanti anda, banyak bukan sikit. Jadi fokus.
Fokus maksud saya di sini apabila berada di depan, contoh untuk memudahkan pergerakan. Ada pen, pegang pen, kena pegang pen. Mata kena fokus dengan depan ni kamera, dengan apa yang cuba dibuat oleh pensyarah, lihat. Yang tak faham, tanya. Telinga dengar apa yang cuba disampaikan oleh pensyarah. Mulut tanya, tak faham. Pergerakan tangan. Maksud saya, daripada kepala sampai semua ni, kepala ni, hati semua ni berada di depan sini. Ada orang muka di sini, tetapi hati, pemikiran dah mana-mana pergi dah, ke laut pergi. Jadi kena fokus dengan apa yang awak buat sekarang. Sekarang. Jadi dengan cara itu, dia tidak akan mendatangkan kebosanan. Walaupun dengan jumlah masa yang ada di depan ni sangat lama duduk, tetapi apabila anda fokus, maka insya-Allah berjaya. Sebab tu saya nak sentuh dengan apa yang pelajar segelintir kecil pelajar SPM tu kan. Kalau dia fokus, kekal fokus, dia akan tahu SPM tu untuk apa. Dah tak ada mood nak ambil SPM tadi kan. Kalau dia tahu sebenar-benarnya apa yang dia buat itu akan mendatangkan kesan yang mengganggu kehidupan dia akan datang, dia fokus. Dia faham situasi sekarang menjadikan SPM ni seperti ini. Tidak berlaku seperti mana bulan 11 ambil exam dan bebas. Tak ada, tak dapat. Dia tahu. Sekarang ni fokus hilang. Jadi kekal fokus yang apa yang anda buat. Kalau anda masih dalam contoh kan, prapism. Saya kesian dengan prapism, simpati. Masuk je bulan 6, lockdown, belajar kat rumah semua. Ya Allah, hai. Tidak ada pengalaman lagi mereka. Senior-senior tak apa, bulan 2 yang lepas, tahun lepas tu yang dah belajar dengan cara macam ni. Tapi yang baru ni dia masih lagi meniti. Ramai yang telefon saya, apa yang perlu dibuat. Assignment banyak, semua saya melalui online. Tak apa, kita belajar sedikit demi sedikit. Jadi saya pun nak bantu dia, bukan terus bantu terus. Saya akan 2-3 kali juga telefon, WhatsApp, tanya apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, bantu sedikit demi sedikit. Janji yang penting berjaya. Menghabiskan. Okey, seterusnya, penyesuaian mengadaptasi dengan persekitaran. Maksudnya macam yang saya katakan tadi, mungkin persekitaran anda dalam rumah tidak ada bilik, tidak ada tempat yang sesuai. Belajar dekat dalam yang boleh dikatakan tempat hutan ke, belajar dalam kereta ke dan sebagainya. Kena adaptasikan, kena sesuaikan dengan keadaan bahawa anda berada dalam situasi normal baharu. Yang perlu anda buat untuk menjayakan kehidupan anda sebagai seorang pelajar, kena buat. Kena masukkan dalam kepala, positifkan bahawa benda yang anda buat kena teruskan. Kena buat, tak buat adalah situasi-situasi yang mungkin akan menggagalkan diri anda. Tak buat assignment, tak hantar, gagal. Maksudnya macam tu. Adaptasi, penyesuaian itu sangat penting. Kita yang buat, bukan orang lain. Kita yang buat. Kita yang buat. Okey, sentiasa bersedia. Tak tahu lepas ni ada apa. Nanti petang 4 bulan ni kan last PKP kan. Tak tahulah, nanti mungkin ada pengumuman baru. Apa yang akan dimaklumkan tentang selepas ini, kita tak tahu. Ada PKP lagi ke, PKPB lagi ke, boleh masuk kelas macam biasa seperti orang-orang sebelum-sebelum ni ke, tak tahu. Jadi sentiasa bersedia, kena ready. Kena ready dengan keadaan yang berlaku pada hari ini. Siap sedia. Apa lagi nanti pensyarah ada keluarkan perkara-perkara baru, ada aplikasi-aplikasi baru yang cuba nak diperkenalkan kepada anda. Kena ready apa sahaja yang berkaitan dengan kehidupan masa sekarang. Khususnya berkaitan dengan pembelajaran PDP inilah. Sentiasa ambil maklum, akan sebarang maklumat daripada pensyarah. Yang ini penting agar anda tidak ketinggalan. Jadi kesian kalau ada kawan-kawan yang ketinggalan tu, bantulah dia. Maksudnya janganlah biar lantak dia lah. No, bukan macam tu. Rakan yang baik, rakan yang positif,
rakan yang diberkati kehidupannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang suka membantu kawan-kawan dia yang susah. Tanya dia apa yang boleh aku bantu, engkau dapat tak tadi, maksudnya kawan-kawan yang ialah line internet tak dapat, cuba telefon dia kalau ada data lebih, cuba ambil maklum. Sentiasa berurusan dengan pesyarah kalau tak faham. Buat macam biasa walaupun anda dalam situasi norma baru. Anda tahulah macam mana cara nak buat kan sebelum ni. Okey, seterusnya apa dia? Tingkat penguasaan mengenai ni aplikasi-aplikasi yang digunakan ketika ini. Ada Facebook, Telegram, ada YouTube, ada Zoom, GC, ada Google Meet. Yang paling glamour pada saya adalah Google Meet. Ada kajian daripada universiti mana tu lupa. Kat universiti tu penggunaan Google Meet dia 89% penggunaannya pelajar. So sangat mudah dan mereka banyak guna. Tapi mungkin ada sesuatu aplikasi yang baru yang mudah lagi nak digunakan selepas ini. Semuanya untuk kemudahan anda untuk mencapai pembelajaran melalui sistem online ini. Okey, seterusnya apa lagi? Jadi apa lagi yang kita nak kongsikan? Pelajar sekalian, nampak tak ada. Jadi sama-sama kita berdoa agar virus COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat melakukan perkara-perkara yang sebelum ini kita buat. Kita rindu sangat. Sangat rindu dengan perkara-perkara yang sebelum ini kita masuk kelas berbual, minum sama-sama, buat sesi kelompok, buat sesi individu, sangat seronok, buat program, outdoor, indoor. Tapi hari ini tak dapat semuanya. Bukan itu sahaja, bola pun tak boleh, kan? Jadi, yalah. Terima kasihlah kepada pihak mereka yang berwajib, khususnya barisan hadapan, frontliner yang bersusah payah membantu macam mana nak mensejahterakan kehidupan kita, macam mana nak mengelakkan virus ini lebih teruk daripada kita. Jadi doakan juga kita sama-sama agar kita tidak maksudnya dijangkiti COVID-19. Doakan sihat-sihat semuanya, jaga diri semuanya. Jadi apa yang pihak berwajib kata jangan buat, kita jangan buat. Apa yang boleh buat barulah kita buat. Kalau tak nanti kena RM 1,000. Yang faham yang itu. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bolehlah disampaikan melalui mesej juga. Dan saya sama-sama saya akan berdoa, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipermudahkan segala urusan kita, dipermudahkan segala urusan semua siswa guru untuk meneruskan pembelajaran secara online ini. Saya faham banyak kerja yang perlu dibuat, tapi kita kena buat juga, sebab ini yang diperlukan untuk menjayakan anda selama untuk mendapatkan segulung ijazah. Cara yang berlainan, objektif sama, isi yang sama. Ada exam dan sebagainya sama, tapi tidak ada bersemuka. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap, insya-Allah saya akan cuba baiki, saya akan cuba pelajari, cari orang yang lebih mahir daripada saya, kita akan kongsikan. Jangan lupa siswa-siswa guru semua, sekiranya ada apa-apa yang perlu dibantu, ada apa-apa yang perlu untuk dibereskan, yang tak mampu anda nak bereskan, cuba cari seseorang, cari kaunselor, janganlah malu, telefon, email, insya-Allah saya akan jawab, saya akan cuba bantu sebaik yang mungkin untuk kesejahteraan diri anda. Jadi kita akan jumpa lain kali, mudah-mudahan selepas ini kita jumpa secara fizikal, secara berdepan,
untuk memudahkan pergerakan, ya. Mudah-mudahan Allah rahmati, berkati kehidupan kita semua, insya-Allah selama-lamanya. Jadi saya sudahi taklimat ataupun perkongsian saya dan pelajar-pelajar dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.